Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan ahli kepada saya akan membentangkan tentang kisah perjalanan Iban Inggeris dan Belanda terhadap alam Melayu. Di sini saya akan memperkenalkan empat ahli kepada saya, iaitu daripada saya, Muhammad Aras bin Uthman. Saya Aziz Fitri bin Roslan. Nama saya Amir bin Hasnan. Dan saya Akmal Izzuddin bin Abu Wahid. Di sini kami akan bermula tentang pembentangan kesan perjalanan London 1824 terhadap alam Melayu. Saya akan menerangkan sedikit tentang pengenalan. Persaingan kuasa-kuasa barat di alam Melayu antara dua pihak, iaitu Inggeris, Belanda telah membawa kepada perjanjian London 1824. Perjanjian ini merangkumi wilayah pengaruh, perdagangan dan kewangan yang memberi kesan yang mendalam terhadap alam Melayu. Perjanjian ini tidak dipersetujui oleh Raja Melayu dan ditentang sama sekali oleh pihak Raja Melayu. Seterusnya saya akan menerangkan kisah-kisah perjanjian, tiga kisah perjanjian London 1824. Yang pertama, pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat. Yang kedua ialah Selat Melaka di bawah penguasaan British. Dan yang ketiga ialah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat. Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sepadan yang memisahkan wilayah pengaruh British dan wilayah pengaruh barat di alam Melayu. Yang kedua, wilayah pengaruh British digali sebagai tanah Melayu. Ini kerana British menguasai hampir keseluruhan separuh daripada tanah Melayu. Yang ketiga ialah wilayah pengaruh Belanda dikenali sebagai Hindia Timur Belanda. Seperti yang kita dapat lihat, di bahagian semenanjung Malaysia merupakan di bawah pemerintahan British, dan gugusan kepulauan Indonesia di bawah pemerintahan Belanda. Seterusnya ialah Selat Melaka di bawah pengaruh British. Terbagi kepada dua. Yang pertama ialah British menguasai sepenuhnya aktiviti perdagangan di Selat Melaka, di mana selepas daripada pengunduran Belanda dari tanah Melayu telah membuka peluang yang membesar kepada British untuk menguasai negara-negeri di tanah Melayu pada waktu itu. Yang kedua, perdagangan di Selat Melaka dikuasai sepenuhnya oleh British kerana memiliki tiga pelabuhan strategik, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Seterusnya, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Yang pertama, wilayah kekuasaan Kesultanan Johor Riau meliputi Johor, Pahang, Singapura telah berpecah belah. Kesan daripada perjanjian London 1824. Terdapat dua situasi yang berlaku pada ketika itu, iaitu Singapura telah menjadi tanah jajahan British. Ini disebabkan pada ketika itu Sultan telah didesak untuk menandatangani perjanjian menyerahkan Singapura kepada British. Disebabkan itu Singapura telah menjadi tanah sebahagian daripada tanah jajahan British. Kedua, berakhirnya Kesultanan Riau Lingga, iaitu pada ketika itu Kepulauan Riau Lingga berada di bawah pengaruh Belanda. Dan selepas perjanjian London 1824, Kesultanan Riau Lingga telah dihapuskan oleh Belanda dan menyebabkan berakhirnya kegemilangan Kesultanan Riau Lingga. Seterusnya ialah perjanjian London 1824 menamatkan penguasaan Empayar Kesultanan Johor Riau. Semasa di bawah pengaruh Belanda, Johor Riau diperintah oleh Sultan Abdul Rahman, dan juga pada tahun 1911 institusi Kesultanan Johor Riau dihapuskan oleh Belanda. Wilayah Johor Riau kemudiannya diperintah secara langsung melalui Residen Riau. Seterusnya ialah kesan perjanjian London 1824 terhadap etika dan peradaban di alam Melayu. Yang pertama, etika, di mana adat orang Melayu telah berubah. Daripada zaman sebelum penjajahan, selepas zaman penjajahan, adat orang Melayu telah melalui banyak perubahan. Sebagai contoh, adat orang Melayu iaitu merisik, meminang dan bertunang. Yang kedua, bagi etika ialah kepribadian orang Melayu. Orang Melayu kita mempunyai sifat ramah tamah, iaitu sifat yang suka menghargai bangsa,
atau agama orang lain. Berbudi bahasa juga adalah kepribadian orang Melayu yang sopan dan lembut. Seterusnya, etika yang ketiga, akhlak orang Melayu. Seperti yang kita tahu, sebelum negara kita dijajah sekalipun, masyarakat ketika itu telah mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian, seperti menghormati orang tua, bersedekah, dan banyak lagi. Dan walaupun selepas negara kita dijajah dan banyak mengalami perubahan dari segi cara bercakap, cara berfikir, tetapi akhlak mulia yang diamalkan sebelum generasi ketika itu masih terus diamalkan sehingga ke hari ini. Yang kedua ialah peradaban bahasa. Seperti kita sedia maklum, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di negara Malaysia. Bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi dan menyampaikan maklumat. Pada zaman pemerintahan British telah membawa masuk imigran daripada China dan India. Daripada situ bermulanya pelbagai bahasa yang dibawa oleh mereka masuk ke tanah Melayu. Dan dari situ juga wujudnya bahasa Inggeris, iaitu merupakan bahasa perantaraan antarabangsa yang seringkali digunakan oleh kita untuk berinteraksi antara satu sama lain, maupun sesama diri ataupun satu sama lain. Seterusnya, peradaban dari segi teknologi, di mana teknologi pada zaman sebelum pemerintahan British dan pada zaman sekarang telah banyak mengalami perubahan. Sebagai contoh, teknologi dari segi peperangan, di mana pada zaman dahulu masyarakat di tanah Melayu banyak menggunakan teknologi perang seperti panah, sumpit dan sebagainya. Manakala pada zaman moden pada hari ini, teknologi dari segi peperangan banyak menggunakan senapang, kereta kebal dan sebagainya. Peradaban yang ketiga ialah perubatan. Ketika dahulu menggunakan perubatan tradisional seperti menggunakan daun herba, hasil bumi, pokok kayu dan lain-lain. Tetapi pada masa kini, perubatan moden lebih cepat dan efektif daripada perubatan tradisional. Sumber rujukan bagi kumpulan kami ada dua. Satu, buku teks tingkatan 3 yang tertera di paparan, dan laman web Google. Terdapat 4 laman web Google yang kami membuat jadi rujukan. Sekian dari kami sekumpulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.